tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton beban, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ada satu perkongsian hari ini yang saya nak sampaikan kepada Anda. Ini adalah berkaitan dengan satu isu yang sensitif kerana melibatkan arak. Dan yang paling mengejutkan, berita ini ataupun isu ini juga melibatkan kepimpinan daripada parti pembangkang, yaitu Parti PAS. Saudara-saudara, perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 14 Ogos. Pemuda PAS Kelantan nafi edar arak untuk orang asli di Nenggiri. Susulan tular video, ada individu mendakwa PAS sengaja membawa masuk arak ke kawasan orang asli di Nenggiri. Pemuda PAS Kelantan hari ini tampil menafikan perkara itu dengan membuat laporan polis. Ketuanya, Muhammad Kamal Muhammad, membuat laporan itu terhadap seorang pempengaruh media sosial yang didakwanya melemparkan tuduhan tersebut terhadap PAS. Muhammad Kamal mendakwa pempengaruh terbabit membangkitkan tuduhan itu menerusi satu video di TikTok. Video itu mengandungi ucapan seorang individu orang asli dan tulisan tertera, "Pemuda PAS beri arak kepada orang asli," dengan latar belakang bendera PAS. Saudara-saudara, kenapa tiba-tiba timbul isu ini dan kenapa ada tuduhan ini yang berkata pemuda PAS memberi arak kepada orang asli di Nenggiri? Bahkan kita juga sudah menerima maklumat bahwa pilihan raya kecil di Nenggiri, di mana kempen sedang berjalan dan PRK akan diadakan pada 17 Ogos. Saudara-saudara, adakah ini sedikit sebanyak akan membuatkan undi kepada PN itu berkurang bagi PRK ini? Itu menjadi persoalannya. Video ini bagi kami untuk memfitnah PAS dengan dakwaan sedemikian. Kita menafikan sekeras-kerasnya dan meminta pihak polis menyiasat serta mengambil tindakan. Katanya selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang hari ini. Terdahulu melalui satu video TikTok, seorang lelaki orang asli membuat dakwaan bahwa ada pemuda PAS memberikan masuk minuman keras kepadanya. Dakwa individu terbabit, tujuan minuman keras itu dibawa ke kawasan penempatan orang asli adalah untuk memastikan mereka tidak dapat keluar untuk mengundi nanti. Kalau perkara ini benar, mungkin ini satu taktik jahat dan taktik kotor agar orang asli tidak mengundi. Itu kalau benar perkara ini. Tambah lelaki berkenaan, mereka tidak meminta minuman keras berkenaan. Video berkenaan kini sedang tular di media sosial. Muhammad Kamal mendakwa pempengaruh berkenaan turut membuat tuduhan kepada PAS. Kononnya kerajaan negeri memberi kelulusan teroka hutan di Gua Musang tahun ini sebanyak 13.354 hektar. Berhubung tuduhan berkait kelulusan penerokaan hutan, Muhammad Kamal berkata, pemuda PAS Kelantan menyerahkan kepada peguam parti untuk tindakan selanjutnya. Kami buat laporan polis ini sebab nak proses pilihan raya kita bersih. Tidak ada tomahan dan tuduhan jahat dengan tujuan untuk menarik undi, tegasnya. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, terima kasih karena terus setia bersama di dalam channel ini. Satu perkara yang saya nak kongsikan kepada Anda. Rupanya di dalam dunia ini, mana-mana pemimpin ataupun individu yang bergelar Perdana Menteri, rupanya mereka yang kita tahu, seperti yang kita tahu, mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri. Dan sudah pasti kepemimpinan politik di bawah Perdana Menteri, termasuk timbalan Perdana Menteri, termasuk menteri, timbalan menteri, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, sudah pasti
rakyat Malaysia juga mempunyai mindset yang sama di mana Perdana Menteri adalah pemimpin yang tertinggi di dalam kerajaan. Namun saudara-saudara, sebagai Perdana Menteri sudah pasti tanggung jawab itu juga besar. Semua keputusan yang diambil perlulah difikir masak-masak. Kalau boleh jangan fikir satu kali, dua kali, tetapi berkali-kali. Karena satu keputusan itu akan mempengaruhi rakyat Malaysia, mempengaruhi negara. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya Perdana Menteri yang membuat keputusan suka hati, membuat keputusan yang bagi beliau hanya mementingkan diri ataupun keputusan yang suka hatilah. Rupanya ini membolehkan seseorang Perdana Menteri itu dipecat. Saya tak kata Anwar Ibrahim, kerana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ini, hari ini yang kita dapat lihat kepimpinannya itu amat diterima oleh rakyat Malaysia. Memang ramai yang mahu Anwar Ibrahim terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga 10 tahun, 20 tahun. Tapi tidak dapat dinafikan ramai juga yang mahu Anwar Ibrahim dijatuhkan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ulasan saya sebentar tadi, rupanya mahkamah melucutkan jawatan Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri Malaysia, tetapi Perdana Menteri Thailand. Ini beritanya, Mahkamah Perlembagaan Thailand melucutkan jawatan Perdana Menterinya, Srettha Thavisin, kerana melantik bekas banduan sebagai menteri. Taikun hartanah itu menjadi Perdana Menteri keempat dalam 16 tahun yang dijatuhkan mahkamah, sekaligus dijangka mengerukan ketidaktentuan politik di negara itu. Srettha dituduh melanggar peraturan etika dengan melantik Pichit Chuenban, peguam yang dekat dengan keluarga bekas PM Thaksin Shinawatra. Pichit dijatuhi hukuman penjara 6 bulan pada tahun 2008 kerana kesalahan berkaitan rasuah. Mahkamah tetap mendengar kes itu walaupun Pichit telah meletakkan jawatan. Dalam keputusan, 5 hakim menyokong pemecatan Srettha, manakala 4 lagi menolaknya. Susulan kekosongan itu, Timbalan Perdana Menteri Phumtham Wechayachai akan bertindak sebagai pemangku Perdana Menteri. Semua jawatan kabinet juga dibatalkan, menjadikan menterinya sebagai menteri kerajaan sementara. Jadi saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh bahawa PM tidak boleh mengambil keputusan suka hati, perlu berbincang dengan kabinet. Jadi apa komen anda? Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini.